Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah memperkasa rakyat menerusi revolusi digital. Macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup relevan sebenarnya kerana sekarang ini kalau kita lihat kepada senario dan juga lanskap ekonomi global sendiri, ianya sudah jauh berubah dan masing-masing sekarang ini sedang bercakap tentang ekonomi digital. Dan inilah pencerahan yang ingin kita perolehi daripada tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Said Ibrahim Said Noh yang merupakan pengerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia atau MDEC. Jadi Wabi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. Ini pertama kali Wabi bersama dengan kami? Betul, pertama kali. Agak gemuruh sedikit. Tapi saya tahu berlatar belakangkan pengalaman yang ada pada Wabi. Wabi juga sebenarnya biasa menjadi host, tapi kali ini menjadi tetamu di program Ruang Bicara ini. Baik, Wabi, kita ingin mulakan dululah perbincangan ini. Sembang-sembang ini berkaitan dengan latar belakang MDEC sendiri secara ringkas. Tetapi kita juga nak tahu sebenarnya peranan MDEC dalam mentransformasi ekonomi digital negara. Itu yang penting sebenarnya. Silakan Wabi. Terima kasih pada Bernama kerana memberi kesempatan ini kepada saya untuk berceritakan sikitlah tentang revolusi digital terutamanya. MDEC sendiri sebenarnya ialah sebuah peneraju ekonomi digital negara sejak 28 tahun yang lalu. Maknanya sejak tahun 1996 lagi, di mana pada ketika itu dikenali sebagai MSC, Multimedia Super Corridor ataupun koridor raya multimedia. Dan apa-apa syarikat yang mahu terlibat dari segi multimedia pada masa itu perlu mendapatkan status MSC, yang sekarang ini dikenali sebagai Malaysia Digital sahaja ataupun MD. Dan kita merupakan agensi utama pada masa itu untuk melaksanakan inisiatif MSC. So sekarang kita dah transform menjadi MDEC, Badan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, yang dikawal di bawah seliaan Kementerian Digital, di mana Menteri Digital ni adalah Menteri Digital kita yang barulah, YB Gobind Singh Nio. Dan kita berhasrat untuk menerapkan agenda transformasi digital dan juga untuk pembangunan ekonomi digital ke seluruh negara. Jadi untuk kita laksanakan ini, kita kena laksanakan inisiatif ini kepada pelbagai tahap, iaitu kepada perniagaan, kepada pelabur, kepada rakyat. Dan itu tujuannya supaya Malaysia menjadi hub digital ASEAN. Hub digital ASEAN. Bermakna bahawa apabila kita katakan begitu, kita ada wawasan untuk Malaysia ni menjadi sebagai hub pilihan utama kepada perniagaan dan juga untuk bakat digital yang bertaraf dunia. So wawasan tu begitu, dan kita rasa ini ada sesuatu yang boleh sangat tercapai. Cumanya adalah sekiranya kita nak capai wawasan ini dan menjadikan Malaysia ni sebagai hub digital ASEAN, dia bergantung juga kepada rakyat akar umbi. Sejauh mana rakyat itu bersedia untuk menguasai kemahiran digital dan sejauh mana mereka ni boleh ditingkatkan lagi sehingga bakat mereka itu bukan hanya bakat dalam negara tetapi boleh diantarabangsakan. Dalam persoalan ini saya nak dapat pandangan YB secara ikhlas jugalah. Kalau kita lihat kepada perkembangan terkini, terutamanya perubahan minda rakyat sendiri untuk menerima apa yang disebut sebagai transformasi ke arah digital itu sendiri, apakah YB merasakan bahawa ada satu perubahan yang cukup menarik sebenarnya, dan apa juga transformasi yang ingin dicapai oleh MDEC itu akan menjadi kenyataan sebenarnya? Ya, saya percaya sebenarnya ruang tu sangat luas. Dan kalau kita cipta peluang, kita bagi kesedaran, kita bagi pendedahan, ianya akan diterima baik oleh rakyat. Maknanya kita tak boleh nak salahkan mereka kerana mereka tak bersedia, mereka tidak ni, tapi kita kena lihat tanggungjawab yang ada kepada kita, kerajaan, kepada agensi-agensi, supaya kita boleh sampaikan, dedahkan kepada mereka supaya mereka boleh terima guna
digital itu. Dan bila mereka boleh terima guna, saya lihat memang terserlah lah bakat-bakat Malaysia ni untuk pergi lebih jauh. Betul. Okey, kita nak sentuh tentang topik yang kita pilih lah, iaitu tentang revolusi digital. Dan berlandaskan daripada apa yang YB sebut, saya percaya bahawa sudah tentulah MDEC juga menyusun pelbagai program dalam usaha untuk mendigitalkan rakyat. Jadi antara program-program yang telah pun disusun atau dan akan dilaksanakan nanti oleh MDEC, YB. Saya rasa pertamanya adalah kita nak lihat bahawa program-program kita ini ada objektif, ada matlamat dia kan. Jadi yang kita nakkan pertama ialah peningkatan dari segi kemahiran digital. Yang kedua, kita mahu supaya boleh menguasai melalui platform-platform digital. Yang platform-platform ni seperti WhatsApp, perkara-perkara mudah lah, Facebook, TikTok dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah untuk kita pastikan penerimaan guna ekonomi digital, adoption, digital economy adoption kan. So kalau berdasarkan kepada itu, kita merancang dan telah pun laksanakan kempen Saya Digital sejak daripada tahun 2021. Jadi dalam kempen ini kita laksanakan kepada lebih kurang setakat sekarang sudah lebih 50 lokasi untuk bandar dan luar bandar, dan kita namakan dia sebagai Jelajah Saya Digital. Bermakna kempen ini bukan hanya di peringkat di bisnes sahaja, peniaga-peniaga sahaja, tetapi dia adalah konsepnya adalah turun padang, sampaikan kepada bandar, luar bandar, dan akhirnya kita harap supaya dengan cara begitu kita boleh mudahkan kehidupan rakyat, kita juga boleh tambah pendapatan mereka, kita juga boleh luaskan perniagaan dia, kita juga boleh perkasakan kejaya masa depan dia, dan akhirnya kita juga boleh perkasakan kemampuan dia untuk tangani kos sara hidup. Ya, sebab saya rasa untuk kita berdasar hanya kepada bantuan-bantuan semata-mata, saya rasa rakyat pun tak boleh berterusan dalam keadaan begitu. Mereka ni boleh berdikari. Jadi akhirnya daripada program kempen Saya Digital ni, dengan ada Jelajah Saya Digital ni, bermakna kita bukan hanya menyediakan mereka ni dengan kemampuan, dengan kapasiti, tetapi mereka sendiri boleh kembangkan kapasiti itu dengan sendiri. Dari segi pendekatan yang digunakan dalam kempen Saya Digital dan juga Jelajah Saya Digital ini sendiri, bagaimana bentuk pendekatan yang dilakukan oleh MDEC sendiri, YB? Ya, dia ada pelbagai cara lah. Maknanya kalau kita berdasarkan kepada sasaran kita, maknanya itu akan menentukan apakah kaedah ataupun pendekatan yang kita ambil. Tapi kita memberikan kepada 4 fokus utama sebenarnya. Iaitu pertama ialah kepada saya digital literasi, kita panggil. Maksudnya saya celik digital. Yang kedua ialah saya digital business. Yang ini lebih kepada fokus kepada peniaga, PMKS terutamanya. Kemudian yang ketiga ialah saya digital freelance. Maknanya mereka ni yang freelancer, dia seorang, dia individu, tetapi dia juga ada kemampuan tertentu, pengkhususan tertentu yang dia boleh fokus untuk dia juga dapat pendapatan tambahan. Dan yang terakhir sekali, kita fokus kepada saya digital kerjaya. Kerjaya ni terutamanya yang di peringkat sekolah, di peringkat pendidikan tinggi, ada juga lepasan universiti, graduan menganggur. Jadi kita juga fokus kepada mereka ni supaya mereka tak tertinggal dari segi kemampuan untuk menjana pendapatan. So ini fokus. Mudah apabila kita dapat fokuskan ini dan kita cater ataupun kita boleh sasarkan kepada rakyat mengikut kategori mereka masing-masing. Saya tertarik hati satu aspek juga. Saya juga nak dapat komen daripada YB lah. Bila kita sebut tentang digital economy, sebelum ini pun orang bercakap tentang gig economy. Itu juga merupakan sesuatu yang cukup menarik dan akhirnya mendapat sambutan yang cukup hebat. Tetapi apakah Datuk YB sendiri melihat bahawa ada kaitan sebenarnya bila kita bercakap tentang gig economy dengan digital economy itu secara keseluruhannya sebenarnya, YB? Ya, memang ada sangat-sangat ada kaitan. Sebab bila kita sebut tentang penggunaan digital ini, sebenarnya pengembangan ekonomi digital tu banyak dicetuskan kerana ekonomi gig ni. Apabila kita lihat pada awalnya sebelum daripada pandemik, sudah ada aktiviti gig ekonomi. Yang kita maksudkan dengan gig ekonomi ni, Datuk, ialah
beli barang pakai teknologi kan, digital, lepas tu ada penghantaran, ya, iaitu kita ada aplikasi e-hailing dan sebagainya tu. Jadi maksudnya ekonomi gig, mereka ni tak perlukan kedai, mereka tak perlukan ada perniagaan, tapi mereka boleh berkembang dan mereka boleh laksanakan kerja-kerja digital ekonomi inilah. So bila perkara itu berlaku dan kemudiannya berlaku pandemik COVID-19, kita tahu apa yang berlaku. COVID-19 kita tak minta, kita minta jauhkan, tetapi ada hikmah di sebalik itu, iaitu dia meningkatkan lagi ekonomi gig. Meningkatkan lagi ekonomi gig. So soalnya sekarang ialah apakah ini jangka masa pendek? Dia jangka masa sederhana ke jangka masa panjang? Kalau dalam konteks kefahaman kita tentang ekonomi gig, dia adalah jangka masa pendek, dia short term. But saya percaya bahawa ada ruang ya untuk dianya dibesarkan, bukan hanya dalam konteks untuk hantar barang, tapi untuk tujuan-tujuan pembelian barangan yang berterusan. Sebab itu kita dapat lihat betapa macam cendawan lepas hujan naik, macam-macam company yang timbul, syarikat-syarikat yang menghantar barang ni. Saya tak boleh sebut semua tu, tetapi sebenarnya memang banyak kerana mereka juga nampak potensi yang ada daripada ekonomi gig dengan menggunakan teknologi digital. Okey, satu aspek juga ini pun sering dibangkitkan dan ianya bukan lagi sesuatu yang asing sebenarnya. Ada yang berpandangan bahawa mungkin apabila kita menggunakan ada so-called revolusi ataupun ekonomi digital ini, ianya juga sebenarnya membuka ruang dan juga peluang kepada pihak-pihak tertentu untuk mengambil kesempatan sebenarnya. Dan ramai yang beranggapan bahawa ataupun berpendapat bahawa mungkin telah pun berlaku di mana scammers menggunakan kesempatan ini untuk scam pelanggan-pelanggan, orang ramai, rakyat dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk melihat kempen Saya Digital ini mungkin akan dapat membantu mereka yang mungkin merasa takut dan bimbang dengan situasi ini sebenarnya? Wadi. Sebab itu kita ada satu prinsip ataupun pegangan dalam MDEC yang kita sebutkan dia sebagai mudahnya adalah 3J lah. 3J. Iaitu yang pertama ialah jana pendapatan, yang kedua adalah jimat belanja, dan yang ketiga ialah jaga-jaga penipuan. So maksudnya penipuan. Saya percaya MDEC dan juga kementerian amat-amat prihatin dan teliti pasal isu penipuan, scammer dan sebagainya ni. Kita percaya mesti ada kefahaman pertama yang perlu diberikan kepada rakyat berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai penipuan ini. Kemudian kita kena juga sediakan mereka dengan tools ataupun alat-alat ya untuk mengelakkan daripada dijadikan sebagai mangsa scammer. Contohnya macam ini scam biasa tu adalah, tapi ada juga yang phishing. Maksudnya dia pancing data. Dia pancing data kita tu dan dimanipulasikan sehingga mengakibatkan kita yang menjadi mangsa kepadanya. So dalam kempen Saya Digital, jelajah Saya Digital ini juga kita bekerjasama dengan rakan-rakan strategik kita yang ada pengalaman untuk mengatasi masalah scammer. Dan kita kongsi dengan ramai peserta, rakyat yang datang tu berkenaan dengan cara-cara bagaimana untuk mengatasi scammer. Tapi bila kita bercakap tentang kerahsiaan data-data, bagaimana ianya boleh bocor dan ialah kemudiannya digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam usaha mereka untuk mengeksploitasi situasi ini sebenarnya, Wabi? Ya, dia sebenarnya ada. Bila kita sebut tentang data ni, dia ada pemegang data, dia ada data peribadi yang kita sendiri pegang. So maknanya ada tanggungjawab masing-masing untuk memastikan data itu selamat dan tidak terdedah lah. Di pihak pemegang data ni, maksudnya mungkin syarikat telekomunikasi, perbankan, mereka ni dikawal oleh undang-undang. Kita ada PDPA, Akta Peribadi dan sebagainya. Untuk rakyat sendiri pun perlu ada juga kawalan. Kebanyakan apa yang berlaku dalam kes penipuan-penipuan ini ialah data kita itu kita telah pun keluarkan tanpa kita sedari. Kita bagi IC, kita bagi nombor akaun, tapi sebenarnya dianya datang daripada pihak yang salah, yang kita hantar tu kepada pihak yang salah dan mereka manipulasi data tersebut. Soal pertama mungkin dari segi undang-undang, tapi yang kedua tanggungjawab. Tanggungjawab tu mesti juga dimainkan oleh pihak rakyat sendiri yang tidak mudahlah
ditipu daya dengan pelbagai helah untuk dapatkan data-data mereka. Tapi secara peribadi jugalah, apakah MTech melihat ini satu isu yang sebenarnya kalau tidak diberi satu kawalan yang serius, mungkin akan mengakibatkan trust ataupun kepercayaan rakyat sendiri kepada revolusi digital itu akan terjejas sebenarnya? Ya, sebab tu saya setuju. Maksudnya sebab tu kita lihat bila kita kata 3J, kita jadikan jaga-jaga penipuan tu salah satu daripada faktor utama. Kita kena yakinkan, berikan keyakinan bahawa sebenarnya memang data tu selamat. Yang kedua, apabila ada keyakinan, maka barulah ada hakikat di mana rakyat tu bersedia untuk menggunakan teknologi digital, masuk ke platform-platform ni. Saya rasa masa awal-awal tu saya masih ingat lagi, Datuk, masa orang nak membeli barang melalui online. 10 tahun dulu tak ada siapa berani. Betul. Tak siapa berani sebab orang kata ini masuk ni, ini dia ambil duit tu je ke dia ambil lebih daripada akaun saya. Bimbang. Kebimbangan tu amat tinggi. Tetapi sedikit demi sedikit dia bertambah baik. Keyakinan tu dapat kukuhkan sehingga akhirnya mereka ada keyakinan dan mereka boleh gunakan. So apa menyebabkan keyakinan ni? Saya rasa apabila ada sikap tanggungjawab daripada semua pihak. Kerajaan sendiri ada perundangan dia, peraturan dia, kemudian pembekal ada peraturan perundangan dia, ada bukti-bukti dia, dan kita sendiri sebagai rakyat biasa pun kita juga ada kawalan-kawalan kita sendiri. Okey, kita juga nak dapat pencerahan lagi lah. Ini berkaitan dengan golongan sasar, siapa golongan sasaran, dan juga apa lagi manfaat yang boleh dicapai oleh peserta yang menyertai kempen Saya Digital ini. Kita mesti ada berdasarkan kepada matlamat tadi. Maksudnya apabila matlamat itu adalah untuk menerapkan agenda transformasi digital, keupayaan, maknanya kita nak kepada semua lapisan masyarakat. Jadi sasaran kita ini bukan hanya kepada peniaga kecil, usahawan, tapi juga kepada rakyat biasa, warga emas, peniaga usahawan kecil, lepasan IPT, graduan, dan juga pelajar-pelajar sekolah. Kerana faktornya, hakikatnya adalah dalam tempoh lebih kurang 1-2 tahun saja, Datuk, peratus ekonomi digital kepada KDNK kita ialah suku 25%. Tahun depan, tahun 2025, 25% daripada KDNK negara datangnya daripada ekonomi digital. Jadi pada waktu itu semua urusan transaksi ekonomi akan menggunakan aplikasi digital. Jadi kita bimbang kalau misalnya rakyat ada yang tertinggal. Warga emas contohnya. Kalau sekarang nak daftar padu, kan nak menggunakan aplikasi-aplikasi ni, mungkin mereka tak faham langsung nak gunakannya. Betul. Masalah dengan telefon pintar pun satu hal, tetapi nak guna pun mereka tak faham. Jadi ini tujuan kita juga. Ya, kita ada maknanya satu perkongsian di mana kita juga akan ada modul fokus komunikasi digital. Belajar tentang guna WhatsApp, Facebook, sunting video TikTok. Kita juga ada fokus kepada transaksi digital, cara untuk guna perkhidmatan bank dalam talian, iaitu gunakan e-dompet, e-wallet. Kemudian juga fokus kepada aplikasi digital, maknanya cara belajar untuk bayar bil, tempah makanan, barangan runcit dan lain-lain. Maknanya kita tak ambil mudah. Mungkin orang bandar boleh kata kita lah biasa dah ni YB. Tapi sebenarnya kita kena cuba sampaikanlah kepada semua. Jadi kalau warga emas mungkin kekurangannya di situ. Tapi kita tak meninggalkan pula golongan usahawan. Jadi usahawan ni tu saya sebut tadi pasal Saya Digital Business. Kita nak fokus kepada PMKS. Mereka ni ada produk, tetapi kita nak bimbing dia supaya mereka ni boleh pasar produk dengan lebih hebat. Betul. Maksudnya dia boleh menggunakan TikTok. Sekarang ni kalau isteri saya tengok kadang-kadang buka tengok TikTok, cepat beli, ada diskaun. Tu dah erti dah tu. Tapi ada ramai lagi pada kalangan usahawan kita yang tak faham lagi, tak erti. Jadi kita nak bagi ruang untuk mereka ni juga cipta peluang untuk berniaga melalui cara-cara baru beginilah. Kalau macam freelancer ni, Datuk, mungkin yang menterjemah, yang membuat penterjemahan daripada bahasa-bahasa lain kepada bahasa Malaysia atau bahasa Malaysia kepada bahasa lain. Keperluan ini sebenarnya saya lihat pun memang tinggi. Jadi dia bekerja seorang diri, tetapi dia dapat bisnes untuk menterjemahkan
mungkin dia panggil copyright lah, ya, menterjemahkan brosur, perjanjian, datangnya daripada Korea. Dia boleh berbahasa Korea, tapi dia boleh terjemahkan kepada bahasa Malaysia, mungkin daripada India, daripada negara-negara lain. So dengan penterjemahan itu pun sudah memberikan pendapatan kepada dia, sehingga ada yang 2,500, 3,000 sebulan. So maknanya itu sebagai freelancer. Kalau kerjaya, dia mencipta peluang-peluang pekerjaan baru bagi mereka. So ini yang saya lihat, bila kita ada sasaran dan kita kena pada sasaran itu, bermakna kita sudah pun berjaya untuk meningkatkan kemahiran mereka. Saya tertarik hati sebenarnya bila Wabi sebut tentang sasaran yang ingin dicapai itu sendiri, dan saya terfikir barangkali ialah kebelakangan ini kita bercakap tentang kerajaan Malaysia Madani, kita bercakap tentang ekonomi madani. Jadi apakah segala apa yang dilakukan oleh pihak MDEC sendiri sebenarnya adalah selari dan selaras dalam usaha untuk mengembangkan apa yang kita sebut sebagai ekonomi madani itu sendiri, Wabi? Memang sejajar. Saya rasa banyak segi kerana prinsip-prinsip madani itu sendiri adalah prinsip-prinsip universal. Ya, prinsip yang maknanya boleh digarap apabila kita lakukan itu kerana matlamatnya baik, matlamatnya murni. Ya. So apabila kita melihat dari segi konsep madani ini, dia sebut tentang ihsan, ya, sebut tentang kehormatan, ya. Maknanya itu ada antara objektifnya, supaya apabila kita ada kemampuan, kita ada kemahiran tu, kita ke arah meningkatkan ekonomi Malaysia di mata dunia. Jadi ke arah kegemilangan, ke arah menaikkan martabat. Jadi ini saya rasa kita nak kaitkan. Bila saya pun sebut dalam jelajah saya digital, saya bagi dalam ucapan-ucapan, saya kata mudah saja, saya kata ringkas. Pak cik, mak cik, uncle, aunty, kita buat ni bukan untuk kami, bukan untuk saya, tapi untuk anda. Kita buat ini bukan untuk kami, tapi untuk anda. Okey, masa menjemburui kita sebenarnya, YB. Di penghujung ini saya difahamkan bahawa JSD akan menjelajah ke Pulau Pinang pada hujung minggu ini. Jadi apa yang boleh diharapkan oleh masyarakat di Pulau Pinang melalui JSD yang akan diadakan di Pulau Pinang nanti? Ya, alhamdulillah kita sudah rancang kali ini berbeza sikit daripada yang lain. Maksudnya kalau dalam JSD, jelajah saya digital ini, kita laksanakannya selalunya di Dewan, orang ramai dan sebagainya, tapi kita ubah senario sedikit supaya buat di kompleks beli belah. Jadi maknanya tarikannya juga bukan hanya kepada yang minat, yang tahu tentang jelajah tersebut, tetapi mereka yang keliling, supaya dapat tarikan. Kerana yang kita ada dalam jelajah ini bukan hanya dari segi orang kata galeri, pameran, tapi sebenarnya ada sesi-sesi perkongsian oleh MDEC sendiri dan rakan-rakan strategik, iaitu contohnya macam KWSP, Perkeso akan juga terlibat, ya, dan juga syarikat telekomunikasi dan lain-lain juga terlibat. Bermakna kita nak supaya mereka dapat gambaran menyeluruh lah, ya. Di samping itu kita juga bawa daripada kalangan influencer, pempengaruh ni, pempengaruh. Mereka ni sendiri juga ada pengalaman-pengalaman menggunakan ekonomi digital, teknologi digital. So bila kita gabungkan itu, kita mahu untuk ada suatu senario yang lebih meluas. Dan kalau macam peniaga usahawan sendiri, kita akan sediakan studio TikTok, supaya bila mereka datang, mereka terus boleh jual barangan mereka di studio TikTok Shop tersebut. So maksudnya itu adalah kerjasama kita dengan TikTok Shop. So perkongsian pengalaman, perkongsian kejayaan, program 2 hari yang kita buat ini di Pulau Pinang pada 9 dan 10 hari bulan Mac, di pusat membeli belah, iaitu di Kompleks Bukit Jambul. Kompleks Bukit Jambul Pulau Pinang. Kita percaya bahawa apabila ada suasana yang begitu, ya, ramai yang boleh datang. Saya sebut tadi sasarannya warga mas, saya minta daripada pusat aktiviti warga mas ramai-ramai datang. Saya minta daripada pelajar sekolah ramai datang. Saya minta daripada komuniti kampung, ketua-ketua masyarakat, semua datang. Dan kita boleh manfaatkan jelajah ini untuk belajar lebih lagi. Di samping kita ada juga kaunter padu. Jadi mereka boleh daftar kemaskini data mereka di dalam padu untuk manfaat bersamalah.
So ini antara perkara-perkara yang kita telah laksanakan. Okey. Sayang sekali YB, banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin saya kongsikan, tapi macam saya sebut di awal-awal tadilah, masa kita itu sentiasa mencemburui kita, tapi janji satu perkara boleh YB. Ini bukan kali pertama dan terakhir sebenarnya untuk duduk bersama saya di program Ruang Bicara ini, kerana selepas ini banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan YB Said Ibrahim Said Noh. Tapi ialah apa lagi yang dapat kita katakan kerana kita terpaksa berpisah di sini. Tetapi kepada anda, terutamanya mereka yang tinggal di Pulau Pinang, gunakanlah kesempatan ini untuk menghadiri JSD yang akan diadakan di Pulau Pinang seperti apa yang YB sebut, iaitu pada 9 dan 10 Mac nanti. Dan saya percaya ianya mungkin akan membuka satu dimensi yang mungkin lebih jelas kepada anda bila kita bercakap tentang revolusi digital. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Bye-bye.